selamat datang ke channel Cik Tan Milagros. So hari ni kita nak buat aktiviti, kita nak masak lah. So hari ni Cik Tan nak buat puding roti. So hari ni ada tetamu special Cik Tan lah. Dia akan bantu Cik Tan buat puding roti. Okey yang kawan, ni antara bahan-bahan untuk kita buat puding roti. So yang ni Cik Tan ajar puding roti yang simple sangat. Okey, bahan-bahan dia roti, kismis. So kismis ni pilihan lah. Sama ada dengan kawan nak warna hitam ataupun warna kuning. Kuning ni kan. So kalau Cik Tan akan letak dua-dua lah. Sebab yang hitam ni dia sebenarnya dia masam. So bila masam, kita buat roti ni dia manis. So dia ada kontra lah kat situ. Okey, garam sikit. Lepas tu ni mentega. Susu kita pakai 2. Sebab susu ni kita pakai 2. Satu untuk sos dan satu untuk puding dia nanti. Okey, untuk roti dia dah. Okey. Seterusnya kita nak tengok siapa tetamu jemputan Cik Tan. Okey kawan, jom kita mulakan buat puding roti. So, ni lah tetamu Cik Tan. Hari ni suami Cik Tan tolong Cik Tan buat puding roti. So, puding roti ni adalah antara makanan lah yang dessert yang suami Cik Tan suka dan anak Cik Tan suka. So, langkah pertama, mula-mula kita nak buat apa Cik Din mula-mula? Sapu plantar. Okey, mula-mula kita sapu plantar dekat roti. So, nanti Cik Din akan sapu plantar, lepas tu Cik Din akan potong. Okey, kita akan sapu plantar lah dekat roti tu. Tujuan dia sebenarnya kita nak bagi roti ni sedap dan dia akan rasa masin-masin sikit. Jadi puding roti ni Cik Tan akan buat dia 2 jenis lah. Satu Cik Tan akan kukus dan satu lagi Cik Tan akan bakar. Okey, ni Cik Din tengah letak orang kata plantar dekat roti. Nanti Cik Din akan gunting. Okey, ni adalah puding roti yang Cik Din dah letak mentega lah. So, kita kejap lagi Cik Din akan potong dan Cik Din akan susun. Okey, jom tengok langkah seterusnya. Okey, so Cik Tan akan pakai bekas ni lah. So, bekas ni Cik Tan dah letak mentega dekat keliling dia supaya nanti bila kita buat puding roti, dia tak melekat lah. Jadi macam Cik Tan akan buat puding roti ni, Cik Tan suka letak dia bekas ni banyak lah. Sebabnya nanti senang kan kalau nak makan ambil satu-satu. Jadi dia tak kacau lah puding roti yang lain. Orang kata boleh kita tahan lama, boleh simpan lama lah. Tapi biasa kalau Cik Tan buat puding roti ni tak tahan lama pun. Memang habis je biasanya. Jom kita tengok proses terusnya. Okey, sekarang Cik Din tengah potong lah roti. So, kita akan potong dia kecil-kecil dan kita akan letak dalam bekas lah. Ni roti ni Cik Din dah letak plantar. Jadi, senang. Nanti kita akan letak dalam bekas. So, dia nanti akan sedap lah sebab dia tak ada lah orang kata melekat kan. Lagi satu, plantar ni yang dia memainkan peranan dia penting dia. Masa bila tau, nanti waktu kita bakar dia lagi best. So, bila kita bakar tu dia ada rasa macam garing-garing kan. Tu yang buat sedap sebenarnya kalau kita buat puding roti. Kalau yang kukus ni nanti dia moist. Okey. So sekarang Cik Din tengah orang kata potong dan dia akan susun lah. So sebenarnya Cik Din dah selalu buat benda ni. Cumanya Cik Tan tak pernah ambil gambar kan. Cuma hari ni Cik Tan minta tolonglah Cik Din tunjuk skill dia. Skill buat puding. Okey. Sebenarnya Cik Din memang dia selalu buat puding ni. Cumanya orang kata, yelah masa tu Cik Tan belum belajar lagi buat YouTube. Jadi Cik Tan tak pernah suruh dia buat. So hari ni Cik Tan rasa bertuah lah. Sebab hari ni Cik Din dapat tunjuk. Bukan senang tau nak suruh bos ni tunjuk depan kamera. Kan bos? Thank you sebab support Cik Tan. Okey, yang ni proses lah Cik Din tengah potong. So, kita akan potong dan tabur kismis. Kismis ni terpulang lah. Kalau suka banyak, kita boleh tabur banyak. Kalau suka sikit, kita boleh tabur sikit. Okey, yang ni Cik Din akan tabur kismis hitam dan warna apa ni? Kuning. Kuning ke oren? Kismis yang biasa tu lah yang kuning tu. Kalau macam Cik Tan suka kismis banyak lah. Okey, kita tengok yang seterusnya. So, yang ni ada pengukur. Jadi, kalau Cik Tan suka buat puding roti ni, Cik Tan suka bau pandan. So, Cik Tan akan letak dengan daun pandan. So, nanti bila kita kukus, dia akan naiklah bau aroma daun pandan tu kan. Okey. Okey, ni adalah puding roti yang dah siap yang Cik Din dah buat tadi. So, nanti satu kita nak bakar, satu lagi kita nak kukus. So, kalau kita rasa tak cukup, nanti kita akan buat lagi lah sebab bahan-bahan ni kita ada banyak kan. So, yang ni sebab Cik Tan nak tunjuk je untuk cepatkan proses. Satu kita akan bakar dan satu kita akan kukus.
Okey kawan-kawan, yang ni adalah untuk bukan dia punya sos lah. Yang ni untuk kita siram atas roti. So, atas roti nanti kita akan siram susu lah. Susu yang kita akan letak sedikit esen vanila. Lepas tu kita akan letak sedikit garam dan air. So, sukatan dia bagi cikgu senang je lah. 1 tin bersamaan dengan 2 cawan air ni. Ataupun kalau katalah kawan-kawan nak senang lagi, 1 tin bersamaan 2 tin air. Tu pun boleh sebab benda tu orang kata kita boleh adjust lah nanti dia punya sukatan tu. Biasanya puding roti ni kalau kita buat, kita kukus, biasanya dia akan jadilah. So kita akan lihat proses yang seterusnya. Okey, proses seterusnya Cik Din akan letak susu lah dalam bekas tu. Okey, so kita pakai susu cair untuk buat ni kan puding roti ni. Okey. Oh, ini susu cair tarik namanya. Okey, dan air kita akan pakai 2. Okey. Okey. So, air 2. Lepas tu kita akan letak sedikit esen vanila, lebih kurang 1 sudu lah. Esen vanila ni sebenarnya tujuan dia adalah untuk kita nak bagi dia wangi lah. Okey. So, Cik Din akan letak esen vanila. Oh, iyalah, esen vanila ni sebenarnya esen vanila baru. Dia belum buka. Boleh tak Cik Din buka? Buat garam. So, Cik Din buat garam dulu sebab esen vanila tu Cik terlupa lah. Baru beli tadi. Okey, garam ni agak-agak aja. Sebenarnya garam ni adalah untuk bagi orang kata lemak-lemak lah. Okey, kita tengok proses seterusnya. Okey, yang ni adalah proses di mana Cik Din dia nak letak esen vanila lah. So, kita pakai 1 sudu. Okey, kalau cikgu suka pakai banyak sikit sebab dia wangi kan esen vanila ni. Nanti bila kita bakar bau wangi tu memang best. So, cikgu akan letak dan cikgu akan kacau. Okey, untuk yang kita nak curah atas kuih ni, atas puding roti ni, cikgu memang tak akan letak gula. Sebabnya cikgu suka manis tu datang daripada kismis. Nanti masa bila kita nak bagi dia sedap, sebenarnya nak bagi kuah dia tu lah. Kuah dia tu yang buatkan dia rasa manis. Kalau kita buat masa ni manis, kuah dia manis, tu yang kadang-kadang puding roti kita memang manis kan. So, macam Cik Tan dengan Cik Din, kita orang tak makan manis. Okey, proses seterusnya nanti Cik Din akan letak susu lah dekat roti tu. So, kita akan letak dekat atas roti. Lepas tu kita akan biarkanlah roti tu kembang supaya dia serap lah orang kata susu ni kan. Lepas tu baru kita kukus ataupun kita bakar. Jom kita tengok Cik Din buat. Okey, bila kita letak susu ni dekat roti, nanti orang kata roti tu dia akan kembang. Yang tu yang buatkan sedap lah sebenarnya. Dia akan serap orang kata susu kan. Okey, so yang tu dah cukup Cik Din. Banyak tu. Okey. Okey, ni kita letak yang ni pula. So, sebenarnya yang untuk susu ni terpulang pada kita. Kalau setengah orang dia suka pekat. Kalau suka pekat letak macam 1 tin susu, 1 air. Tapi kalau macam suka cair-cair sikit, boleh letak 2. Sebab sebenarnya kalau buat 2 ni kita boleh guna dia banyak lah. Okey, jom kita tengok proses seterusnya. Hari ni Cik Din jadi master chef. Cik Din buat puding roti. Okey Cik Din. Okey, yang ni satu ni kita nak bakar. So, Cik Din akan letaklah dalam air fryer kan. So, kita akan bakar guna air fryer je. Okey. Okey. Bukan senang tau suami nak buatkan dessert ni. Okey, so nanti kita bakar. Okey, yang ni satu kita bakar lah. So, senang kan kita bakar guna air fryer je. So, kita tunggulah satu kita bakar dan satu lagi kita akan kukus. Okey, yang ni Cik Din nak letak dekat pengukus lah. So, kita kukus. Okey, Cik Din nak letak kat pengukus. So, yang ni kita pakai pengukus elektrik lah, lagi senang kan. Okey. So, senang. Kita biar yang ni pun masak. Okey, thank you Cik Din. Hari ni Cik Din jadi master chef. Okey, yang ni kita biar dia kukus dan yang ni kita bakar. So, lepas ni kita nak buat sos untuk kuah dia pula. Jom kita tengok Cik Din buat kuah dia. Okey, ni adalah proses di mana nanti Cik Din nak buat kuah. So, untuk buat kuah kita perlu 1 tin susu. So, Cik Din akan letak susu lah.
Okey, kita letak 1 tin susu. Okey, macam cikgu cakap, kalau kita suka dia pekat, kita boleh letak 1 tin susu bersamaan 1 air. Tapi nanti kuah kita akan jadi sikit lah. So, kalau macam cikgu akan letak dia 2 cawan air. Okey. Tak apa, bila kuah dia banyak, nanti kita akan pekatkan dia guna tepung kastad tadi. Okey, ni sukatan dia ialah 1 tin susu bersamaan 2 air. Dan Cik Din akan letak sedikit gula lah. Okey, gula ni Cik Din letak 5 dulu. Nanti andai kata lagi dia tak manis, kita boleh tambah waktu kita tengah panaskan kuah ni atas atas dapur kan. So, yang ni Cik Din letak agak-agak dulu. Okey, sebab kuah ni nanti kita akan masak. Dan letak garam. So, garam ni Cik letak sedikit untuk bagi orang kata kuah tu lemak-lemak lah. Sedap lah kan. Orang Malaysia memang suka makan manis, lemak kan. So, kita buat ni lah. Okey. Dan Cik Din akan letak 1 sudu esen vanila lah untuk bagi wangi. Sebenarnya kalau kita masak ni, manis tu sebenarnya bergantung pada kita lah. Kalau kita suka manis, kita boleh lebihkan gula. Tapi kalau kita tak suka manis, kita kurangkanlah gula. So, macam Cik Din dia memang tak suka manis. Jadi, orang kata Cik Din memang tak buat manis-manis sangat lah. So, macam Cik Din selalu cakap apa Cik Din? Manis-manis apa? Kurangkan manis dalam makanan, tambahkan manis dalam senyuman. Sudah, dia dah bersapah. Cik Din pun dah tersasul dah. Tengok, bak kata Cik Din lah. Macam mana tadi ayat dia? Kurangkan manis dalam makanan, tambahkan manis dalam senyuman. Kurangkan manis dalam makanan, tambahkan manis dalam senyuman. Okey, jom kita tengok langkah seterusnya. Okey, nanti masa kita nak buat kuah, okey, kita akan pakai tepung kastad lah sedikit. Tujuan dia adalah untuk bagi kuah tu pekat. So, kalau tanya Cikta berapa nak pakai dia punya sukatan, kalau Cikta main agak-agak je sebab tepung kastad ni sebenarnya nak bagi kuah dia pekat dan nak bagi dia berwarna agak-agak kuning. Okey, untuk buat sos ni, kita serta kacau supaya orang kata cantik lah nanti sos yang kita hasilkan. Okey, nanti bila dia dah berbuih, agak-agak dia dah berbuih tu maksudnya dia dah okey. Kalau kita rasa dia tak pekat, kita boleh letak dengan tepung kastad tadi. So, nanti kuah dia ni akan bertukar menjadi warna kuning. So, nanti kita boleh makan lah. Okey, jom tengok proses seterusnya. Okey, yang ni Cik Din tengah buat sos ni lah. So, kalau nak tahu sos kita tu okey tak okey, macam Cik Din buat ni. Okey, dia dah likat. Okey, macam ni maksudnya sos kita dah cantik. So, bila nanti dia sejuk, okey, dia akan keras sedikit lah, dia akan jadi pekat. Ni orang kata sos memang dah sangat-sangat bagus lah ni. Ni macam ala-ala chef yang buat kan, kat kedai kan. Bukan kat kedai. Kat mana Cik Din? Kat restoran. Hotel. Terus naik taraf ke hotel. Terus lagi naik taraf ke 5 star. So, hari ni sebenarnya kita orang lah, bila macam ada masa-masa yang free, kita akan cari masa lah yang untuk kita buat aktiviti kan. Tak adalah bosan sangat. So, kejap lagi kuah ni nak siap, kita akan makan lah. Okay, thank you Cik Din. Okey. Alhamdulillah, Cikta dah selesai buat puding roti. So, 1 kita bakar dan 3 lagi kita kukus lah. So, yang ni kita bakar. Dan yang ni kita kukus. So, sekejap lagi Cikta nak suruh Cikta punya big boss Cikta rasa lah. Okay, sebenarnya puding roti ni senang je. Dia sekejap je. Lepas tu dia dah boleh makan. Cuma yang paling sedap kalau kita nak makan, kita bagi dia sejuk sikit lah. Kalau pada panas nanti kan melecup mulut kita. Jom kita buat puding roti di rumah.